Terima kasih Leila. Universiti Malaysia Kelantan UMK menggesa syarikat Green Impiana Brothers Solution GIBS menghentikan serta-merta penggunaan tanda cap dagangan berdaftar milik UMK bagi tujuan periklanan serta penjualan produk. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMK, Profesor Dr. Arham Abdullah berkata, perjanjian perlesinan bagi tujuan perkomersialan produk bersama GIBS telah ditamatkan sejak 10 Mac 2020. Bahkan UMK telah mendaftarkan kesemua produk penyelidikan dan inovasi tersebut bagi perlindungan harta intelek di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO. Setakat hari ini dapatan pada UMK setelah kita nyatakan surat notis pun kita dah nyatakan hantar banyak 3 kali dah. Tapi setakat ni masih belum ada lagi feedback daripada pihak KIPS. Dan setakat ni kita nampak di Facebook syarikat dan sebagainya masih lagi menggunakan cap dagangan yang telah kita UMK dan juga AC Biosi sebut. Itu dengan adanya sidang media ni, kita harap pihak ini boleh menarik baliklah semua produk-produknya yang mempunyai cap dagangan logo UMK dan juga AC Biosi. Sebelum ini, UMK dan GIBS telah memeterai perjanjian perlesenan bertarikh 19 Mac 2019. Ia bagi tujuan perkomersialan produk hasil penyelidikan dan pembangunan R&D jenama AgBio Biochar Organic Planting Mix sebagai produk berlesen. Produk berkenaan ialah Nanomagnetic Biocarbon Absorbent Composite, MyActivil dan AgBio Biochar Organic Planting Mix yang merupakan produk penyelidikan berasaskan arang yang dihasilkan UMK. Ikan kelah yang digelar Raja Sungai mempunyai pelbagai khasiat tersendiri. Tidak heranlah jika ikan ini menjadi buruan pemancing kerana harganya yang mahal. Di Kubang Kerian, ikan kelah diternak di kolam mandi milik seorang pakar perubatan, Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Safi Ismail. Wartawan Majidah Ismail ada laporannya. Menurut Profesor Dr. Abdul Aziz, selepas menyedari potensinya yang lumayan, projek ternakan ikan kelah bermula Mac tahun lepas bermodalkan RM800,000 untuk membina kolam dan membeli benih ikan. Ikan kelah matang dalam tempoh 30 bulan. Sementara menanti ikan kelah dapat dituai, beliau turut menternak ikan butterfly koi yang lebih cepat membesar dan memberi hasil. Harga pasaran runcit yang tinggi iaitu RM500 sekilogram di samping aktiviti menguntungkan menarik beliau menceburi bidang ini. Matlamatnya kita nak menghasilkan bioperubatan, bahan perubatan. Jadi kita boleh hasilkan dia untuk skin graft dia panggil. Skin graft ni kulit dia tu boleh buat tampal, kemudian dia punya sisik dia tu boleh buat kolagen. Kolagen yang terbaik sekali. Termasuklah dia punya tulang. Tidak sukar membela ikan kelah ini kerana makanannya ialah buah-buahan seperti labu, jagung dan betik yang ditanam sendiri berbanding harga pelet yang agak mahal. Dalam pada itu, seorang pengusaha catering, Nik Fatimah Cik Muhammad Zain mengakui permintaan terhadap raja ikan ini cukup tinggi terutama daripada kalangan kenamaan. Pengalaman 17 tahun dalam masakan tradisional Kelantan menjadikannya antara tukang masak tersohor yang mahir memasak ikan terbabit. Memang kita minat bukan untuk kita saja supaya kita boleh introduce mana-mana. Ada setengah tu orang muda kan tak kenal lagi ikan kelah macam mana. Jadi bila kita buat menu gini mungkin hak mana tetamu mari hari ni tu boleh rasalah macam mana masaknya. Ikan kelah kini mendapat sambutan dan di hadapan saya ini merupakan menu ikan kelah 3 rasa yang paling mendapat sambutan selain dari ikan kelah kukus yang juga menerima sambutan yang amat menggalakkan khususnya daripada kalangan VVIP. Ikan kelah bukan sahaja menerima permintaan tinggi dalam pasaran domestik khususnya hotel mewah, malah turut mendapat tempat di hati penggemarnya di luar negara. Majidah Ismail, RTM. Hanya kedipan mata yang menjadi penghubung antara seorang ibu dan anak istimewanya. Walaupun sukar bagi Zaimah Mahmad, ibu kepada Nur Kaisara Damia Muhammad Ros 12 tahun yang menghidap cerebral palsy sejak lahir, namun dengan cara itu dia memahami apa yang cuba disampaikan kanak-kanak berkenaan. Menurut Zaimah, Nur Kaisara yang mesra disapa Kak Long setiap hari diajak berkomunikasi. Walaupun dia menyedari tidak menerima tindak balas, sama sebaliknya hanya kedipan mata untuk mengia atau menidakkan sesuatu.
Dia akan menghabiskan masa berbual dengan Kak Long terutama jika menyedari ada rasa tidak selesa di raut wajahnya sama ada inginkan sesuatu atau rasa sakit pada anggota badan. Sejak lebih seminggu lalu, anak syurganya itu kerap merengek disebabkan lubang di perutnya ditebuk bagi menyalurkan susu, dijangkiti kuman menyebabkan bernanah dan berair. Nur Kaisara sudah dirujuk ke unit kecemasan Hospital Raja Perempuan Zainab II baru-baru ini dan diberikan ubat, namun keadaannya masih tidak pulih. Sebelum ini, Nur Kaisara minum susu melalui tiub yang disalurkan di hidung, namun sejak 3 tahun lalu, ia beralih kepada tiub ditebuk di abdomennya. Dia menyedari terdapat jangkitan sekitar perut apabila anaknya itu hanya menangis seolah menahan kesakitan. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat RM350 sebulan diterima namun tidak mencukupi kerana perbelanjaan menguruskan Nur Kaisara sebulan mencecah lebih RM1,000. Pendapatan suami, Muhammad Rus Said, hanya bekerja sebagai anggota rela, tidak mampu menampung mereka 5 beranak, termasuk 2 lagi anak berusia 7 dan 11 tahun. Berbelanja sebulan, paper dia, susu dia. Berapa anggaran sebulan? Anggaran tu RM1,000 lebih lah bulan. Lah, paper orang tua kan dipakai lah ni. Dengan susu dia tu. Besok kerja. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh berbuat demikian menerusi akaun tertera. 3 bahan itu mengakhiri berita wilayah dari Kelantan. Kembali bersama Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Aziz.